Baik, hari ini kita masuk minggu yang ketiga. Ya. Hari ini kita masuk minggu yang ketiga. Baik, Alhamdulillah dah dapat beberapa feedback. Boleh dengar ya? Suara saya jelas? Alright. Okay, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Okay. Kita akan sambung kuliah falsafah dan isu semasa kita semester ni. Minggu yang ketiga. Ya. Baik, minggu ni kita akan masuk pada bab pengenalan falsafah. Cuma sebelum tu, masih ingat lagi tak apa yang kita pelajari minggu lepas? Apa di antara poin penting yang anda pelajari minggu lepas? Apa yang dimaksudkan dengan worldview? Apa yang dimaksudkan dengan worldview? Boleh kita dapatkan feedback sikit dalam ruangan chat? Dan apa kaitannya worldview kan dengan rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan? Boleh kita ulang sikit tak? Okay, worldview ni kita ulang sikit ya. Worldview ni adalah sudut pandang, bahasa mudahnya sudut pandang. Bagi sesiapa yang masih ingat lagi video Sam and Sasha untuk memudahkan anda faham apa yang dimaksudkan dengan worldview. Dalam bahasa Jermannya Weltanschauung, dalam bahasa Melayunya adalah pandangan alam. Dalam bahasa Arab, Ru'yatul Islam lil wujud. Ru'yatul Islam lil wujud. Baik. Jadi, mengapa kita mulakan dengan worldview? Penting untuk kuliah falsafah ni kita mulakan dengan worldview. Sebab apa? Sebab nanti anda akan lihat akan adanya pertembungan-pertembungan worldview. Pertembungan-pertembungan aliran pemikiran dalam tajuk 4, 5, 6 nanti ya. Bila kita masuk bab psikologi, metafizik, epistemologi, akan ada banyak aliran-aliran pemikiran ataupun aliran worldview yang berbeza. Dalam video minggu lepas kita cuma nampak dua aliran scientism, aliran scientism yang mengatakan bahawa kebenaran itu adalah boleh diukur dan diuji kaji, scientism. Dan satu lagi aliran iaitu Sasha yang meyakini bahawa kebenaran itu pada aspek ketuhanan, pada agama. Okay. Ini di antara dua mainstream, dua aliran besar, jalur besar. Jalur yang bawah tu ada banyak lagi cabang-cabang dia. Jadi baik, sebelum kita meneruskan pelayaran kita dalam kuliah falsafah isu semasa ni, kita perlu jelas dulu apa worldview kita. Apa worldview kita? Right? Baik. Worldview kita sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang rakyat Malaysia dalam konteks kenegaraan adalah nilai bertuhan. Kita menganggap bahawa kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan adalah nilai tertinggi dalam rukun negara yang pertama. Betul? Jadi maksudnya nilai hidup bertuhan, nilai hidup bertuhan. Bila nilai hidup bertuhan maksudnya kita merujuk kepada agama. Nilai etika, akhlak, moral ni adalah didasari oleh agama. Maknanya kita berpegang kepada aliran theism. Theism maknanya orang yang percaya, orang yang meyakini bahawa Tuhan itu ada. Kita tidak mengambil aliran atheism. Atheism maksudnya tiada Tuhan. Atheism tiada Tuhan. Theism ada Tuhan. Jadi dalam rukun negara sangat jelas, rukun negara yang pertama kata keyakinan kepada Tuhan. That's our pillar, the first pillar. Maknanya setiap rakyat Malaysia ni sebenarnya dia sepatutnya balik kepada nilai hidup bertuhan. Agama, nilai agama sebagai dasar ataupun landasan bagi nilai-nilai moral, akhlak dan sebagainya. Baik, ini penting ini penting. Kenapa?
dalam konteks kita masyarakat majmuk di Malaysia ni yang ada sangat pelbagai latar belakang budaya, agama, adat resam dan sebagainya ni, penting untuk kita menjadikan agama ni sebagai titik temu, worldview agama sebagai titik temu. Sebab agama ni sentiasa membawa kepada keharmonian. Tiada agama yang menggalakkan permusuhan, right? Dan dalam banyak keadaan agama ni berkongsi nilai universal, nilai etika, akhlak yang universal. Perbezaannya pada teologi, pada ketuhanan dan pada kenabian, pada nubuah kan. Itu perbezaan. Tapi nilai akhlak moral ni, nilai kejiranan, nilai kekeluargaan sangat banyak persamaan. Jadi kita bila kita disatukan oleh agama ni, insya-Allah kita tak akan banyak perbezaan dan perbalahan. Contoh ya, sekiranya ada yang nak contohnya kita boleh tanya satu persoalan, ada tak agama dalam dunia ni, bila kita balik pada nilai agama, ada tak ada agama dalam dunia ni yang mempromosikan perkahwinan sejenis? Ada tak? Boleh saya dapatkan jawapan? Ada tak? Tak ada kan? Sebenarnya tak ada. Setiap agama ni, setakat ni kita tak pernah dengar lagi agama yang mempromosikan perkahwinan sejenis atau transgender. Jadi sekiranya rakyat Malaysia ni balik kepada nilai agama, insya-Allah perkara ni bukan satu masalah yang besar. Tak ada lagi orang yang, sepatutnya tiada orang yang nak fight ataupun memperjuangkan hak untuk perkahwinan sejenis ataupun transgender, sebab kita balik pada nilai agama. Okay? Jadi sebenarnya nilai agama bagi rakyat Malaysia ni, nilai agama ni yang menyatukan kita. Itu worldview sebagai seorang rakyat Malaysia. Dan bila kita balik nilai agama, orang Islam akan balik pada nilai agama Islam, orang Kristian akan balik pada nilai agama Kristian. Dan memandangkan di UiTM ni majoriti kita adalah Muslim, majoriti kita adalah Muslim. Jadi pensyarah-pensyarah akan banyak mengambil contoh-contoh dan sudut pandang atau worldview daripada agama Islam. Right? Dan dalam masa yang sama, kita mengalu-alukan approach atau pendekatan perbandingan dengan agama-agama yang lain. Saya rasa kita tak ada Buddha dan Hindu di UiTM. Kita ada ramai yang beragama Kristian juga. Di samping majoriti agama Islam, di samping tu ada agama Kristian. Jadi bila kita berlakunya pertembungan nanti dalam tajuk 4, 5, 6 nanti, akan ada banyak aliran-aliran yang mungkin akan menyebabkan anda keliru. Kita akan balik kepada worldview agama kita. Worldview agama kita sebagai Muslim apa sudut pandang kita sebagai seorang Islam, dan mereka yang beragama Kristian mungkin apa sudut pandang mereka daripada agama Kristian, dalam agama Kristian. Jadi saya perlu terangkan perkara ni daripada awal supaya tidak berlaku kekeliruan sepanjang kursus ni berlangsung. Dan bila kita live stream ni, kita tak pasti jangkauan sesi live stream ni. Jadi kita perlu terangkan juga konteks, latar belakang kita di UiTM. Right? Baik, mula dengan tajuk 2 ni, kita akan kongsikan sesi perkongsian daripada Dr. Munirah, pensyarah ASIS, yang akan menerangkan tentang pengenalan falsafah, pembahagian ilmu falsafah, aliran-aliran dalam falsafah tu. Okey. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa anda mendengar. Saya harap anda dapat mendengar dengan berfokus, supaya perkara ni nanti anda akan bincangkan bersama dengan pensyarah anda dalam sesi tutorial. Dan salam sejahtera.
Hari ini kita akan sambung topik berikutnya, iaitu falsafah dalam kehidupan. Berikut adalah hasil pembelajaran yang akan kita perolehi. Yang pertama, para pelajar akan jelas mengenai pengertian umum falsafah. Kemudian yang kedua, para pelajar boleh menghuraikan apa itu pendekatan falsafah yang digunakan, aliran ilmu falsafah dan juga kategori ilmu falsafah. Dan yang ketiga, para pelajar boleh menganalisis perkembangan falsafah Islam. Baik, ini di pengertian umum falsafah. Dari sudut bahasa kita telah mengetahui falsafah ini adalah mencintai kebijaksanaan, mencintai ilmu pengetahuan dan juga mencintai kebenaran. Jadi falsafah boleh didefinisikan sebagai satu usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menanggapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaannya untuk mendapatkan kebenaran dan juga keyakinan yang hakiki. Berikut adalah pendekatan falsafah yang digunakan oleh ahli falsafah. Ada 3. Yang pertama adalah falsafah etika dan kehidupan. Yang kedua adalah falsafah alam tabi'i. Dan yang ketiga adalah falsafah intelektual. Dan kita juga akan membincangkan apakah dia titik pertemuan dalam pendekatan falsafah. Baik, yang pertama, falsafah etika dan kehidupan. Perkembangan ilmu falsafah yang tersusun secara sistematik bermula dalam tamadun Yunani yang dipelopori oleh 3 orang tokoh yang terkenal, iaitu Socrates, Plato dan juga Aristotle. Jadi di peringkat awal, ahli-ahli falsafah menggunakan pendekatan etika dan kehidupan yang berasaskan fahaman keagamaan. Jadi falsafah ini telah wujud sebenarnya lebih awal di tempat lain seperti di India dan di China. Namun falsafah Yunani diiktiraf sebagai falsafah pertama kerana bersifat tersusun dan sistematik. Antara topik-topik yang dibincangkan adalah apakah erti kebahagiaan yang sebenar. Ini antara topik-topik yang hangat dibincangkan. Jadi menurut Socrates, pada ketika itu beliau mengatakan kebahagiaan itu adalah dengan mencapai kehidupan yang baik. Dan orang yang berilmu akan melakukan perkara kebaikan. Itu pandangan beliau. Plato pula mengatakan bahawa kebahagiaan ialah keadilan. Dan Aristotle mengatakan bahawa kebahagiaan ia berkait rapat dengan tingkah laku seseorang yang baik. Jadi, kalau kita lihat tamadun Cina tamadun Cina yang menekankan ajaran Confucius iaitu tata tertib moral yang mesti dipatuhi, yang mengandungi nilai kemanusiaan dan mementingkan akhlak yang mulia. Contohnya ajaran Buddha yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha yang mana berada di India kemudian disebarkan ke China yang menekankan bahawa penderitaan ia berpunca daripada hawa nafsu. Dan hawa nafsu boleh dihindarkan dengan mengikuti jalan 8 lapis mulia. Apa dia? Iaitu pemahaman dan pemikiran yang betul, pengucapan dan tindakan yang betul, cara hidup dan usaha yang betul, serta pertimbangan dan kemampuan yang betul. Justru, perbincangan ahli falsafah tertumpu pada isu etika yang berasaskan fahaman keagamaan. Seterusnya, ialah falsafah alam tabi'i. Ini pendekatan yang digunakan oleh ahli falsafah. Maksudnya mereka beralih fokus kepada pemikiran tentang manusia kepada alam tabi'i, iaitu hakikat kewujudan alam yang menentukan perkara metafizik. Baik, mereka mengkaji apakah bentuk realiti yang sebenar yang bukan bersifat material. Jadi ahli-ahli falsafah telah berusaha berfikir menggunakan akal yang bijaksana dan cuba memahami rahsia-rahsia kewujudan alam sekaligus mencari siapakah pencipta alam ini dan bagaimanakah hubungan antara alam dan penciptanya. Justru idea-idea asas tentang ketuhanan yang diwarisi oleh Socrates, Plato dan Aristotle ini telah menjadi sumber kepada asas kita panggil konsep ketuhanan yang mana kalau kita tengok dalam agama Islam banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang siapakah itu Allah dan kita lihat juga bagaimana disebut bahawa dalam ayat-ayat Al-Quran banyak juga perkara-perkara yang gaib disebutkan dalam Al-Quran yang menggambarkan hakikat alam yang sebenar seperti wujudnya alam malaikat, alam jin,
alam roh, wujudnya iblis. Walaupun kita tidak dapat melihat dengan mata kasar, tetapi hakikatnya perkara itu adalah wujud. Baik, sebenarnya kalau kita lihat, ada di kalangan golongan yang segelintir daripada manusia yang dikenali sebagai ateis. Mereka ini meragui dan tidak percaya tentang kewujudan Tuhan. Maka dari sudut pendekatan falsafah alam tabi'i ini, ahli falsafah cuba mengemukakan bahawa hakikat kewujudan alam ini dia tidak semestinya yang dapat kita lihat secara mata kasar. Tetapi sebenarnya terdapat alam-alam lain yang walaupun tidak dapat dilihat oleh mata kasar tetapi ia wujud. Dan ini dikenali juga dengan elemen metafizik. Dan Tuhan Tuhan itu tak nampak. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya Tuhan ini wujud. Tuhan ini wujud dan akal boleh menilai perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sahih. Baik. Kemudian seterusnya adalah falsafah intelektual. Ya. Kalau kita lihat tamadun Islam pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad, kemudian pemerintahan Islam di Andalus, Spanyol menunjukkan kegemilangan intelektual dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti sains, geografi, matematik, astronomi, pelayaran dan sebagainya. Dan kita lihat kemuncak perkembangan tradisi keilmuan berlaku pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga Khalifah Ma'mun. Yang mana usaha mengumpulkan koleksi segala ilmu dan menggerakkan aktiviti penterjemahan ilmu dilakukan melalui perpustakaan terulung Bait Al-Hikmah. Apa yang menarik, kalau kita lihat pengarah Bait Al-Hikmah yang pertama adalah Hunain Ibnu Ishaq. Siapakah dia? Dia adalah seorang Christian Nestorian yang pakar dalam bidang penterjemahan dan menguasai pelbagai ilmu pengetahuan dalam bahasa Yunani, bahasa Suryani dan juga bahasa Arab. Beliau menterjemahkan banyak karangan-karangan falsafah seperti Plato, Republik dan juga Aristotle yang berjudul Organon. Jadi kalau kita lihat pada ketika itu, kehebatan Hunain Ibnu Ishaq ini amat mengagumkan dan sumbangannya amat besar dalam tamadun kegemilangan Islam. Justru kita lihat ilmu-ilmu dalam tamadun Yunani telah disaring dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, kemudian intipati ilmu tersebut disepadukan dengan sumber wahyu. Lahirlah juga tokoh-tokoh yang hebat seperti Ibn Sina dalam bidang perubatan, Al-Khawarizmi dalam bidang matematik, Ibn Haytham dalam bidang fizik dan optik, Ibn Rushd dalam bidang falsafah, logik dan juga astronomi. Menyebabkan aliran perkembangan ilmu ini berkembang ke Eropah. Yang mana Eropah pada ketika itu berada di zaman gelap. Dan berlakulah di Eropah kita panggil zaman Renaissance dan juga zaman Enlightenment yang memberikan sumbangan yang besar terhadap Eropah. Baik, kita lihat apakah dia titik pertemuan dalam pendekatan falsafah. Yang pertama ialah kalau kita lihat antaranya yang menuntut manusia akan berfikir, menuntut manusia agar berfikir untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik terhadap masalah yang berlaku dalam kehidupan berdasarkan hujah-hujah rasional akal yang logik. Seterusnya, apakah dia titik persamaan yang lain, iaitu mencari kebenaran sesuatu fakta dan untuk meningkatkan tahap ilmu pengetahuan dan tahap kematangan bagi mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Baik, kita lihat aliran ilmu falsafah. Terdapat 3 aliran ilmu falsafah, iaitu falsafah teoretikal, kemudian falsafah praktikal dan juga falsafah baru. Kalau kita lihat falsafah teoretikal ini ialah ilmu-ilmu yang berbentuk teori yang merujuk kepada konsep asas ilmu dan bidang-bidang ilmu tertentu dan persoalan asas dalam kehidupan tentang kewujudan Tuhan dan juga alam seperti ilmu metafizik, logik dan juga matematik dalam bentuk teori. Kemudian falsafah praktikal pula ialah ilmu-ilmu yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian kita, yang mana menggunakan disiplin ilmu tertentu seperti falsafah politik yang melaksanakan demokrasi dalam Dewan Parlimen dan konsep keadilan dalam pentadbiran negara, kita panggil good governance. Seterusnya falsafah ekonomi, termasuklah teori-teori kewangan dan perbankan Islam. Jadi hasil pemikiran teori keadilan ekonomi ini menjadi dasar kerajaan dalam pembahagiaan
pembahagian kekayaan negara. Itu antara praktikal ya, praktikal dari sudut falsafah. Kemudian yang ketiga ialah falsafah baru. Falsafah baru ialah berlaku pada masa kini, iaitu zaman globalisasi dunia tanpa sepadan yang menumpukan falsafah teknologi seperti revolusi perindustrian, robotik, artificial intelligence, ya, kemajuan peralatan persenjataan dan perisikan seperti nuklear dan drone. Jadi perkembangan falsafah teknologi memberi kesan positif dan negatif terhadap kehidupan kita. Melalui kemudahan teknologi, segala urusan berlaku dengan lebih cepat, mudah dan efektif. Tetapi kadang-kala ia menyebabkan pengurangan terhadap sumber manusia kerana sebahagian kerja boleh digantikan dengan robot. Jadi kecanggihan teknologi juga memberikan ancaman yang berbahaya terhadap kehidupan. Antaranya berlaku kesan radiasi dan menimbulkan pencemaran terhadap alam sekitar. Justru wujud falsafah alam sekitar akibat kepesatan teknologi kerana berlaku kerosakan alam disebabkan tindakan manusia yang mengejar kemajuan dan keuntungan tanpa memikirkan kelestarian alam. Jadi dunia hari ini mengalami ecological crisis, berdepan dengan masalah pemanasan global, penebangan hutan, pencemaran udara dan air akibat pembuangan toksik dan bahan sisa beracun, dan penipisan lapisan ozon, masalah pelepasan sampah dan sebagainya. Jadi sewajarnya manusia perlu memelihara kelestarian alam dan juga mengekalkan kehijauan dan memelihara hutan lindung agar kitaran berlaku secara normal seperti pembekalan udara oksigen yang cukup dan membekalkan tadahan air yang bersih. Dan kita lihat falsafah timur falsafah timur ini adalah persaingan yang sehat terhadap falsafah barat, dan kemunculannya kita tengok melibatkan perdagangan dan kuasa ekonomi dunia yang baru. Di negara-negara di Asia yang di sebelah timur seperti China, Jepun dan Korea menjadi saingan terbaru terhadap Amerika Syarikat dan juga Eropah yang sebelum ini dominan sebagai kuasa ekonomi dunia. Dan negara-negara tersebut boleh berjaya mencipta inovasi-inovasi baru seperti alat komunikasi, peralatan elektrik dan juga pelbagai kenderaan yang membekalkan barangan dagangan ke seluruh dunia. Ini adalah falsafah dalam bentuk baru. Baik, kita pergi kepada pembahagian ilmu falsafah. Yang pertama adalah ontologi. Adalah teori kewujudan yang mengandungi 4 elemen, iaitu metafizik, ilmu kosmologi, ilmu bersifat material dalam pelbagai bidang kepakaran dan juga ilmu bersifat kemanusiaan. Baik, metafizik ini adalah perkara yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Namun hakikatnya wujud secara mutlak seperti kewujudan Tuhan, begitu juga kewujudan alam malaikat, alam jin, roh, iblis, syurga, neraka. Dia tidak nampak tetapi hakikatnya dia wujud. Kemudian kosmologi pula adalah perbahasan berkait kosmos yang berkait rapat dengan bidang astronomi, iaitu alam dunia dan alam semesta yang boleh dilihat oleh panca indera dan bertepatan dengan teori-teori sains dan logik seperti pertukaran siang dan malam yang silih berganti. Jadi kosmologi ini adalah secara saintifik yang boleh kita lihat dengan mata kasar. Kemudian kita lihat matematik dan juga kemanusiaan ini juga wujud untuk sebagai timbang balas secara seimbang. Sifat-sifat kemanusiaan juga penting dalam kehidupan kita, nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, kasih sayang, yang mana berkait rapat dengan emosi. Baik, dari sudut yang kedua ialah epistemologi. Epistemologi iaitu kajian tentang ilmu pengetahuan, termasuklah konsep asas, matlamat, sumber dan ciri-ciri sesuatu ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan adalah asas pada kemajuan, maka kesedaran terhadap pembudayaan ilmu dalam masyarakat amat penting seperti menggalakkan tabiat membaca dan minat terhadap majlis ilmu perlu dipupuk sejak dari peringkat kanak-kanak, dan perlulah berterusan kerana dengan membaca, akal mampu mencerap ilmu pengetahuan. Kemudian menghidupkan budaya, mengkaji dan meneroka ilmu pengetahuan dalam kalangan golongan terpelajar dan cendekiawan untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dan akhir sekali ialah aksiologi, iaitu perbahasan berkait dengan pengajaran dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan, dan manusia menggunakan logik akal untuk menilai sesuatu perkara dan menghasilkan tingkah laku dan tindakan yang betul.
Dan nilai-nilai yang baik boleh diserapkan sebagai etika, iaitu peraturan hidup dan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh manusia. Dan perkara nilai ini sangat penting ya terhadap kehidupan kita. Baik, saya rasa sekadar itu sahaja berkaitan dengan kategori ilmu falsafah, dan akan terus selepas ini adalah slot berikutnya berkaitan dengan falsafah Islam. Terima kasih. Okey, baik. Boleh faham tak? Bila masuk bab 2 ni kita dah mula tenggelam dengan istilah kan. Jadi jangan risau dengan istilah-istilah ni. Tutor anda nanti akan bantu untuk terangkan. Jadi di antara istilah yang biasa akan anda dengar adalah ontologi. Ontologi ni hakikat kewujudan, ilmu tentang hakikat kewujudan, siapa diri kita, siapa Tuhan. Kan, metafizik, benda-benda yang perkara-perkara yang gaib, yang tak nampak ya. Kemudian epistemologi, ilmu tentang ilmu. Kemudian aksiologi, ilmu tentang nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, topik berikutnya ialah kita akan membincangkan tentang falsafah Islam. Falsafah Islam, ya. Islam adalah satu cara hidup dan Islam is the way of life. Ia bersifat universal yang merangkumi amalan kehidupan manusia yang lengkap dan sempurna, iaitu merangkumi aspek ibadah, aspek kekeluargaan yang dikenali sebagai munakahat, kemudian aspek perhubungan yang melibatkan aktiviti ekonomi dan sosial yang dikenali sebagai muamalat, dan aspek perundangan Islam. Justru falsafah Islam bermaksud hikmah. Kalau kita lihat ya pandangan daripada tokoh Islam iaitu Al-Farabi menyatakan bahawa falsafah adalah mencari hikmah, iaitu pengajaran dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Dan ia merupakan sumber ilmu pengetahuan. Al-Kindi pula menyatakan falsafah itu ialah menggunakan kemampuan akal untuk berfikir. Berfikir tentang apakah kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan berfikir tentang hikmah, ketentuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka falsafah Islam boleh didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berdasarkan ajaran Islam bertujuan membahaskan hakikat kebenaran terhadap segala sesuatu. Seterusnya, kita lihat kaitan dengan falsafah dalam Al-Quran. Terdiri daripada 3 aspek utama, ya, pembahagian dalam ilmu falsafah. Yang pertama ialah ontologi, iaitu teori tentang kewujudan, yang terdiri daripada aspek metafizik, kosmologi, kemanusiaan dan juga matematik. Dan bahagian yang kedua ialah epistemologi, iaitu teori tentang ilmu, dan yang terakhir adalah aksiologi, iaitu teori tentang nilai. Dan kita cuba membahaskan ketiga-tiga aspek ini dalam konteks falsafah Islam. Baik, yang pertama, dari sudut ontologi, iaitu teori tentang kewujudan, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang siapakah Tuhan. Dan ada juga ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan para malaikat beserta iblis. Kalau kamu masih ingat lagi ya, kisah bagaimana Tuhan memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk tunduk sujud sebagai satu penghormatan terhadap Nabi Adam. Ya, tetapi iblis ingkar akan perintah Tuhan kerana sikap iblis ini sombong yang merasakan dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Kita lihat ya berkaitan dengan aspek ketuhanan, para malaikat, iblis. Ini adalah elemen metafizik yang mana kita tidak dapat melihat secara mata kasar, tetapi pada hakikatnya perkara ini adalah wujud.
Kita lihat antaranya dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 yang menceritakan tentang siapakah Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Maknanya, katakanlah wahai Muhammad bahawa Tuhan itu adalah satu. Esa, ya. Tuhan itu tidak berbilang-bilang. Kemudian ayat berikutnya menyatakan Allahus Samad. Tuhan itu adalah tempat manusia bergantung harap. Sekiranya kita berada dalam keadaan putus harapan, hilang arah tujuan, kembalilah di sisi Tuhan, letaklah pengharapan yang tinggi kepada Tuhan, nescaya hati-hati manusia ini akan tenang, ya. Inilah elemen metafizik dalam ontologi. Baik, seterusnya kita akan pergi membincangkan tentang apa itu kosmologi. Ya, kosmologi, apa yang kita faham ialah satu teori tentang ciptaan atau kejadian alam yang selari dengan kajian dalam ilmu sains. Dan banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kejadian alam. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 22 menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas sama' fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maksudnya, allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Tuhan yang menjadikan untuk kamu wahai manusia bumi sebagai hamparan. Al-ard firasha. Bumi sebagai hamparan. Bumi ini berfungsi untuk manusia tinggal. Kemudian ayat berikutnya, was-samaa'a binaa'a, dan Tuhan juga menciptakan langit sebagai suatu binaan. Yang mana kita tahu ciptaan langit ini sangat hebat, kukuh, tanpa tiang. Dan ayat berikutnya, wa anzala minas sama' ma'an. Dan Allah turunkan, Tuhan turunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dengan sebab hujan itu maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada buah-buahan sebagai rezeki, sumber makanan untuk manusia, ila akhir ayat. Ini adalah elemen kosmologi, iaitu adanya ciptaan langit dan bumi serta kitaran air hujan untuk kebaikan manusia. Ada siang dan malam, tanpa henti berlaku pertukaran. Walaupun ia berlaku secara saintifik, namun hakikatnya peredaran dan aturannya berlaku dengan izin Tuhan. Baik, seterusnya kita akan membincangkan tentang epistemologi yang bermaksud ilmu pengetahuan. Dalam surah Al-Alaq ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini wahyu yang pertama. Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya, bacalah. Wahyu yang pertama turun dalam Al-Quran, Tuhan memerintahkan kita supaya kita baca. Tuhan memerintahkan manusia supaya kita baca dengan nama Tuhan. Bermaksud, terbukalah ilmu pengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu dengan niat yang ikhlas. Dan niat kan sebagai ianya satu amal ibadah yang boleh dimanfaatkan untuk membangunkan masyarakat. Dan pembudayaan ilmu ini, pembudayaan ilmu amat digalakkan untuk mencapai masyarakat yang berilmu dan berupaya memajukan manusia dengan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Dan ilmu juga dia membangunkan jiwa manusia agar menjadi lebih seimbang. Baik, untuk akhirnya, yang terakhir iaitu berkaitan dengan elemen aksiologi, iaitu penerapan nilai-nilai pengajaran yang baik. Disebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, mintalah pertolongan dengan sabar dan dirikanlah solat. Itu adalah elemen-elemen nilai. Maksudnya kita kena bersabar. Bersabar dengan ujian dan dirikanlah solat.
Kemudian ayat yang berikutnya ada menyatakan tentang fastabiqul khairat. Ya, maka berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Ini satu kita panggil aura-aura yang positif, ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada kita supaya kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dan dalam aksiologi ya, ada elemen logik yang mana Tuhan menyeru pada kita supaya kita ni berfikir. Dalam Al-Quran banyak yang menyebut afala yatafakkarun. Adakah kamu tidak berfikir? Maka kita kena fikirkan. Ya. Fikir tentang kebesaran Tuhan. Fikir tentang apa hikmah yang Tuhan tentukan kepada kita. Tuhan suruh kita berfikir. Jadi dalam subjek falsafah ini amat penting supaya manusia ini berfikir. Dan nilai estetika ya, adalah nilai kesenian ya. Islam juga mengambil berat tentang nilai kesenian. Sama ada dia berbentuk kesenian kaligrafi ya dan sebagainya lah. Kesenian dalam bentuk binaan. Dan akhir sekali adalah berkaitan dengan etika ya. Etika ni adalah apa dia? Peraturan, iaitu garis panduan ke arah mengenal perkara baik dan buruk. Dan dalam agama Islam juga ada peraturan-peraturan yang perlu diamalkan oleh umat Islam. Saya kira sekadar itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dah dengar tadi Dr. Munirah penerangan yang jelas tentang aliran falsafah. Baik, dalam aliran falsafah ni di antara yang utama aliran utama adalah falsafah, di antaranya falsafah barat. Falsafah barat ni didasari oleh falsafah Greek Yunani dulu. Kemudian falsafah Islam ya, sebab falsafah Islam ni sebenarnya yang menterjemahkan menterjemahkan buku-buku utama ya, falsafah daripada falsafah Yunani ke bahasa Arab. Daripada bahasa Arab kemudian barulah diterjemahkan ke bahasa Latin dan seterusnya bahasa Inggeris. Dan kita juga ada falsafah kontinental. Falsafah kontinental atau falsafah timur merujuk kepada Confucius, Hinduism, Buddhism, falsafah-falsafah timur ni ya. Jadi dalam konteks kita sebagaimana yang saya sebut tadi, dalam konteks kita di UiTM ni kita banyak mengambil contoh falsafah Islam. Ya, kita banyak merujuk pada falsafah Islam sebab majoriti di UiTM adalah pelajar Muslim. Right? Dan falsafah ni mengajak kita untuk berfikir, aktiviti berfikir. Bukan kita nak jadi ahli falsafah, kita nak ajak pelajar-pelajar untuk berfikir. Dan aktiviti berfikir ni kalau kita lihat ya, dalam budaya tradisi masyarakat Melayu sebenarnya sangat kaya dengan pengamatan ni dan terzahir dalam syair, puisi, pantun kan. Cuba anda sebut, cuba anda tulis dalam ruangan chat ni, ada tak pantun, ada tak pantun yang terhasil daripada pengamatan mereka tentang alam? Banyak kan contohnya. Apa contohnya? Melentur buluh biar dari rebungnya, bagaikan aur dengan tebing kan? Kau ibarat bulan purnama. Itu kan pengamatan mereka semua terhadap alam ya? Dan terzahir dalam susunan bahasa yang sangat indah, dalam syair, puisi, gurindam kan. Jarang sekali kita jumpa mereka tidak mengkaitkan dengan alam. Itu hasil observation, penelitian masyarakat Melayu kita terhadap alam. Baik, untuk mengakhiri sesi ni, kuliah falsafah ni ya, saya akan kongsikan satu syair yang ditulis oleh buang yang keruh ambil yang jernih, betul ya. Sebagai contoh ya, lagi apa lagi? Apa lagi? Pantun-pantun Melayu yang sangat kaya dengan pengamatan mereka. Itu falsafah sebenarnya. Saya akan kongsikan satu syair yang ditulis oleh Hamzah Fansuri, syair Perahu.
bagaimana dalam syair perahu ni Hamzah Fansuri menggambarkan tubuh badan kita ni sebagai perahu. Sebagai perahu. Perahu ni alat kan? Alat ataupun transport kan? Alat. Kenderaan. Ya? Perahu pada waktu itu adalah satu kenderaan untuk sampai kepada destinasi. Dan destinasi kita yang sebenarnya, hakikat destinasi kita adalah alam akhirat. Sebab kita sebagai Muslim, kita meyakini kehidupan selepas mati. Dan bila kita merujuk kepada agama-agama besar, falsafah kontinental juga kebanyakannya mempercayai akan kehidupan selepas mati. Jadi ini lagi contoh, bagai mencurah air ke daun keladi. Terima kasih siapa yang membantu. Air yang dicincang takkan putus. Ini semua ni adalah hasil pemerhatian mereka terhadap alam. Kan? Banyak lagi sebenarnya kan? Banyak lagi. Kau ibarat air yang jernih, suci dalam debu. Itu semua tu, even tajuk lagu pun, suci dalam debu kan. Itu ada falsafah tersendiri di sebalik pemerhatian dan pengamatan mereka. Baik, saya kongsikan syair perahu. Terima kasih buat semua yang mendengar. Ya, terima kasih buat semua yang mendengar. Syair ni akan dialu-alukan untuk anda berbincang dalam sesi tutorial nanti ya. Baik, terima kasih. Dengan itu saya mengakhiri sesi falsafah kita hari ini dan saya fikir bila kita meneliti pantun, syair, gurindam kan, sangat banyak pengamatan, observation, sangat banyak ya yang kita boleh pelajari, hikmah ataupun wisdom di sebalik kata-kata yang indah tersebut kan. Jadi terima kasih pada semua yang meluangkan masa untuk mendengar maths lecture kita pada pagi ni. Kita sambung kuliah tutorial kita selepas ni ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.